Kena amati cermat. Tak apa. Baik, muka surat 66 baris yang ketiga daripada atas. Kita tengok komen dia. Dan sungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Artinya barang siapa meninggal akhir 3 kali Jumaat tahawunan ay min ghairi uzrin, hal keadaan dia bermudah-mudah. Jawab bagi man tadi taba'allah, jawab dia. Nescaya mengecokkan, yakni mementerikan oleh Allah Ta'ala atas hatinya hati man tadi. Susah bila Tuhan tobak di atas diri dia tu dengan makna susah nak mendengarkan nasihat agama. Jadi malah dengan urusan agama, tak beci dengan maksiat. Tu alamat bagi Tuhan menteri ke hati dia saat ni. Maka apabila jatuh bagi engkau uzur pada meninggalkan Jumaat atau berjemaah, tak dapat nak pergi Jumaat ataupun tak dapat nak pergi berjemaah dengan seumpama sakit, maka engkau takdirkan bahawa seada pada tempat yang didirikan jemaah padanya, pada tempat itu seorang laki-laki membahagi dinar atas segala yang hadirin. Maka apabila rajin engkau hudur, hadir ke jemaah dan gemak engkau padanya pada hudur, maka uzur engkau itu tidak sebenar dan malukan olehmu daripada Allah Ta'ala, bahawa adalah mata benda dunia lebih mulia atas engkau daripada barang yang di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Dia kata apa ni? Aku jelas sikit maksud dia. Dia kata musannif kita sebut rahimahullah ta'ala, apabila jatuh ni berlaku, tertimpa bagi engkau uzur pada meninggalkan Jumaat atau berjemaah. Kita ada keuzuran, tak boleh nak datang ke jemaah dan Jumaat, maka engkau takdirkan maka engkau takdirkan bahawa seada pada tempat yang didirikan jemaah padanya tempat itu seorang laki-laki yang membahagikan akan dinar wang atas segala yang hadiri, maka rajin engkau hudud. Baru faham. Kalau kita malas nak mari jemaah, malas nak mari Jumaat, sebab kita ni ada keuzuran. Saya demam, saya tak sihat nak datang, tak dapatlah. Kita takdir, kita kata ada orang duk bagi duit 50 riyal kau. Gitu faham. Kamu je boleh faham. Tak faham juga mula-mula tu. Kita takdir andai ada orang bagi duit, maka menyebabkan engkau rajin akan hadir hudur, yakni pada Jumaat dia jemaah. Yalah kamu ni diberikan keuzuran tak dapat jemaah Jumaat, ana sakit demam dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni sakit demam tak berapa elok datang jemaah. Kerana ni lah virus dan sebagainya. Tu atas keadaan jugalah, la darara wala dirara. Kalau jenis benda tu kita kata demam tu tak jenis berjangkit, tak apalah. Ni bimbang takut virus pula. Dan gemar engkau padanya. Jadi kamu pun takdirlah ada orang bagi, jadi kamu pun rajin juga. Walaupun kamu tak cekak, kamu akan hadirkan juga. Maka uzur engkau itu tidak sebenar. Baru nampak. Jadi kalau katakanlah ada orang bagi ke duit, kita takdir orang bagi duit, kita cekak mari. Kita kata kita tak cekak, kita ada uzur. Tapi kalau ada orang bagi duit, kalau ada orang bagi duit, saya boleh mari.
Kalau sekadar nak semaya jemaah ni saya tak dapat hadir. Jadi itu kata alamat keuzuran kita tu tidak sebenar lagi pada syarak. Ayat-ayat gitu. Uzurnya sebenarnya kalau takdir orang bagi duit pun kita memang tak boleh hadir. Tu baru tak apa. Boleh apa dak? Susah ibarat kita ni nak faham. Nak. Kena tanda elok-elok lah. Elok. Ada setengah guru kalau kita mengaji, dia tak beri tanda langsung. Bagi saya lah, dengan cara kita belajar dengan guru-guru, tiap apa yang kita dengar daripada guru, tanda berlaku. Kita faham tak faham, suku kira. Yang penting kita tanda dulu hak terbit daripada mulut guru-guru kita yang mengajar ni. Lepas tu kita renung balik, akan faham lah. Kalau nak kita renung sesuatu masalah, kita boleh faham dah. Lepas tu kita lupa dah pula masalah tersebut. Dan malukan olehmu daripada Allah Ta'ala. Malu apa? Akan bahawa adalah mata benda dunia lebih mulia atas engkau daripada barang yang di sisinya Allah Ta'ala. Malulah kita. Kita kata kita uzur nak mendatangi jemaah. Kalau ditakdirkan kata ada orang bahagikan duit, kalau RM50 ni orang bekerja tak rasa sangat, kita orang tak bekerja rasa RM50. Tak check up pun kita mari. Kita andai kau orang bagi RM1,000. Oish. Kita mari semaya subuh ke asar ke mana, dia mau bagi RM1,000 ke kita. Tak apalah, kita tahan sebentar, kita mari juga. RM1,000 ni orang bekerja ni nak beli RM1,000 ni, bulan-bulan tu tahulah susahnya. Jadi kata musannif, kalau orang tawarkan kamu RM1,000 ke RM2,000 untuk mendatangi jemaah, kamu boleh datang. Kalau tak ada wang ringgit apa kamu tak dapat datang, itu keuzuran tak sebenar. Dan kamu kena malu. Katanya musannif, kamu melihat ke mata benda dunia tu lebih mulia daripada apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kamu dengan berjemaah dan Jumaat. Dan ketahui olehmu bahawa seuzur yang sebenar itu kesudahannya uzur menggugurkan dosa. Itulah kesebenar bagi uzur. Orang panggil uzur sadiq, uzur yang sebenar. Dan ada pun pahala maka tiada dapat melainkan dengan mengerjakan, terkadang dapat bagi mereka yang teruzur atas hudur hadir daripada tiap-tiap wajah jalan, seperti mereka yang adalah uzur cerah perut. Yalah kan ada. Seperti mereka yang adalah uzurnya cerah perut yang berturut-turut. Duk main sakit perut. Ya biasalah pagi-pagi ni. Sakit perut nak beronah, nak pergi mengajar pun susah lah. Dan habas dengan zalim, ada orang tahan kita tengah jalan dengan cara zalim. Dan umpamanya tu orang panggil ada keuzuran. Atau tiada uzur atasnya mereka oleh hudur, dan tetapi menghubungi dengan sebabnya, sebab bagi hudur bagi orang Islam yang lain daripadanya, lain pada mereka saat ini, oleh masyarakat yang bersangatan. Seperti mana? Bukan uzur di kita, uzur di orang lain. Mereka yang adalah uzurnya mereka itu mengubati orang dhaif, yakni orang yang tiada baginya yang membela ni mengasuh. Orang lemah, orang tua bersangatan, tak ada orang nak jaga ke dia. Tu uzur juga, tapi uzur bukan nisbah dia, uzur nisbah orang lain tu memerlukan dia sangat. Seperti kita kata doktor ke, apa nama ni, nurse ke, ni, ataupun mana-mana orang lain selain pada orang tersebut.
Dan umpamanya orang yang tiada baginya membela, maka umpunya ini uzur sani. Dan yang dahulu daripadanya umpunya ini uzur, iaitu uzur daripada diri dia sendiri. Jika menyertai akal uzur mereka itu oleh kerusingan, sedih, bimbang dan kekesalan atas meninggalkan hudur, jadi dia pun rasa kok sedap hatilah, tak boleh nak mari. Kalau boleh nak mari jemaah Jumaat tapi duk sakit perut, sudah dah tak imam solat, umpama. Ataupun dia nak mari tapi kena urus orang tua rumah dia, umpamanya nak pergi tandah lah, dekat-dekat dengan nak masuk waktu pergi masuk tandah, lepas tu lama pula token nak tinggal dalam tandah tu, nak merakuk keluar. Awet mek, tak ada siapa-siapa, pakat pergi masjid belakang. Sial lah orang tua. Dia nak berjalan pun tak boleh, duduk atas tandah tak ni. Gimana lah budak-budak ni tinggal aku atas tandah ni. Gitulah keadaan kita akan datang pun begitulah. Waliyazbillah lah, tak silap gitunya. Jadi menyusahkan orang pula. Tak ada orang nak, tapi bila Allah Ta'ala cuba, jadi kita pun rasa sedihnya lalu nak uruskan nak uruskan perut kita ni, sakit perut, terbenggi berona perut, nescaya dia pun sedih, ada kerusingan dan kesesalan. Kerusingan maksudnya sedihlah dia, bimbang macam manalah aku ni tak dapat nak pergi jemaah. Sebab tu di antara aulia illah tu dia berfikir, dia ibadat banyak dah, tapi dia duk fikir sehari-sehari dia duk hidup ni banyak juga masuk keluar tandah, 2-3 kali juga masuk keluar tandah. Maka menyebabkan dia saat ni pun mari terfikir nak buat macam manalah duk masuk keluar tandah semua. Maka dia berfikir penyebab masuk keluar tandah ni sebab apa? Sebab makan. Maka dia pun kurangkan makan. Dan kekesalan atas meninggalkan hudur nescaya dapat bagi mereka itu pahala. Dia boleh pahala juga. Kemudian bahawasa mukmin yang kami hasisah situ deh. Kemudian bahawasa mukmin yang kami yang sempurna tidak meninggalkan ia mukmin yang kami akan sesuatu daripada barang yang menghampirkan ia mukmin itu akan mukmin yang kami kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin yang sempurna ni tak ada benda yang menghalalkan dia saat itu kepada hampir pada Allah Ta'ala. Susah kita deh. Jauh kita ni. Dan jika ada baginya mukmin yang kamil itu pada meninggalkan 1000 uzur sekalipun, maksud katanya dia tak akan ada benda yang mana boleh menegahkan dia daripada hampir pada Allah Ta'ala, marilah ke uzur apa sekalipun, hingga mengetahui ia mukmin yang kamil bahawasanya meninggal akan suatu daripada benda yang menghampirkan kepada Allah itu lebih kasih kepada Allah daripada diperbuat akan dia. Susahnya domeh. Dah dobek sikit ni. Dia mau bantu dah tapi kuih ajalah. Hingga mengetahui ia mukmin yang kamil bahawasanya badal bagi bahawasanya tu meninggal, bahawasanya meninggalkan akan suatu yang mendekat kepada Allah itu kerana sebab uzur. Meninggal tu sebab uzur lebih kasih kepada Allah daripada diperbuat akan dia mana weh?
dia meninggalkan 1000 uzur tadi. Situlah zahirnya. Dan kerana itulah menanggung oleh yang kamil, mukmin tadi, yang kamil-kamil daripada ahlillah atas mengerjakan barang yang menghampirkan ia barang, akan mereka itu mukmin yang kamil kepada Allah, akan beberapa pekerjaan yang lemah daripada menanggung akan dia pekerjaan oleh bukit yang tetap, bukit gunung yang tetap. Murad dia macam mana ni? Dia usahakan juga pada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, walaupun banyak keuzuran pada diri dia. Gitu dah. Dan ada pun mereka yang dhaif imannya mereka dan sedikit yakinnya mereka supaya kita ni lah. Dan singkat makrifatnya, makrifat tak nyata dengan Allah Ta'ala, makrifat ammah beginilah, kenal ke sifat-sifat Tuhan, bukan makrifat khusus. Dan sedikit dan singkat makrifatnya dengan Allah, maka tiada berpegang ia siapa? Mereka yang dhaif ni, kita, pada meninggalkan akan barang yang memfardu akan dia barang Allah Ta'ala ini oleh Allah Ta'ala. Barang yang memfardu tu iaitu daripada amal ibadat, atas mukmin, melainkan atas gugur dosa jua. Tu tahap kita. Lagu tahap kita orang mukmin hak lemah iman ni, kita buat sesuatu tu kau dah lepas dosa tak apa. Macam mari jemaah ada uzur hujan, tak datang jemaah, maka pada agama kata diuzurkan, kita pun tak datang. Ada pun mukmin yang kami yang sebenar ni, datanglah apa-apa keadaan kesusahan, kerumitan, keuzuran, mereka akan usahakan juga dengan mendatanginya. Macam mana nak jadi mukmin yang kamil? Susah juga. Kadang-kadang kita beralasan dengan keuzuran kita ni, keuzuran itulah, keuzuran ni lah. Ya, memang benar uzur, tapi dia sebenarnya kalau kira kepada kita mampu usaha, mampu lagi mungkin. Jadi nisbah syarat tu luluh dah kita, tapi nisbah kesempurnaan tu tak luluh lagi. Walikulli darajatim mimma amilu waliwaffiyannahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Firman Allah Ta'ala ni, walikulli darajatum mimma amilu, artinya bagi tiap-tiap daripada yang mengerjakan amal itu. Walikulli itu ai minal jin wal ins. Tu kalau ngaji tafsir kan adalah buah tu. Walikulli, dan tiap-tiap yakni daripada jin dan manusia. Tiap-tiap daripada yang mengerja, yakni jin dan manusia yang mengerjakan amal itu, darajatun ayyaumal qiyamah, beberapa darjah yakni pada hari kiamat. Mimma amilu, daripada barang yang beramal mereka itu orang yang mukmin. Allah. Waliwaffiyannahum a'malahum wa hum la yuzlamun, dan lagi menyempurna ia Allah akan mereka itu orang yang mengerjakan amalan tadi, akan segala amal mereka itu Tuhan balas belaka amal kita. Dan mereka itu manusia dan jin tadi tiada dizalimkan akan mereka itu. Tuhan tak ada buat zalim kat kita. Tuhan balas belaka amal buat kita tadi tu. Walikulli darajatum mimma amilu waliwaffiyannahum a'malahum wa hum la yuzlamun.
Oh, sedapnya makna daripada ayat ni. Dok cukup mententera ke hati kita, mensegar-bugar ke hati kita. Berbunga-bunganya hati kita mendengarkan janji Allah Ta'ala. Bahkan Tuhan mengkuatkan lagi janji kata dibalas ke itu, wa hum la yuzlamun, tak akan dizalimi. Kalau kita dah buatlah banyak amal dia. Dah tinggal bekas di atas muka dunia dengan amalan kita. Jangan tak ada bekas. Mamak tu pernah ada di pondok ni, mana bekas? Tak ada bekas. Mamak tu pernah ada di atas muka dunia, di kampung kita ni, mana bekas kata dia ada? Tak ada bekas. Tak ada satu benda pun dia saat ni tu memberi bekas ke orang panggil kebaikan bagi agama. Mana bekas? Ada tu projek dia tu. Nampak? Projek dia tu hotel, projek dia tu dok disco. Jadi waktu bukan bekas kita no. Projek dia tu hotel ciri-ciri muslim. Dok menutup aurat 100%. Ataupun ikutlah apa-apa kita kata benda yang mana memberi ke orang panggil kebaikan bagi agama. Supaya Allah ya tu ni aziz dululah. Tak ada riba, tak ada riba. Buat riba. Hingga bank-bank jenis ribawi pun buat pula sistem Islami. Tu kesal besar tu sampai sekali. Wa hum la yuzlamun, mereka ni tidak akan dizalimi oleh Allah Ta'ala. Tu balas setimpa dengan usaha mereka tadi. Dan atas engkau dengan menanggung akan tiap-tiap mereka yang bagi engkau itu merintah atasnya daripada anak engkau. Kita kena tanggung tu anak kita. Kita ambil peduli kepada anak kita tadi. Dia pandai mengaji ke, dia mengaji fardu ain ke dan sebagainya. Dan yang dimilik atas yang mengejar sembahyang maktubah. Nampak ni? Akan tiap-tiap mereka yang bagi engkau itu merintah, ada kekuasaan atasnya mereka itu, bayan mereka tu daripada anak engkau dan isteri engkau. Kita ada kekuasaan di atas anak dan isteri kita. Dan yang dimilik atas mengerjakan dan yang dimilik ni masuk katanya orang bawah kita. Orang bawah kita. Atas engkau itu atas takluk pada kata menanggung. Takluk pada kata menanggung atas mengerjakan sembahyang. Boleh? Takluk pada kata menanggung. Kamulah menanggung ke anak kamu, isteri kamu, orang bawah kamu di atas menunaikan sembahyang. Kalau mereka tunaikan sembahyang dengan sebenar, adalah bahagia kamu kerana kamu yang menguruskan mereka. Dan sebaliknya kalau kamu tak peduli, maka atas kamu jugalah mudaratnya. Maka jika tertegah oleh seorang daripada mereka itu anak isteri di bawah kamu, tertegah, bayan pada kata tertegah daripada mengejar akan dia akan solat, maka atas engkau dengan beri pengajaran akan dia, kamu wajib nasihat pada dia, rote ko. Itu kewajipan kamu. Dan menakuti akan dia, akan siapa? Akan keluarga kamu tadi. Maka jika tidak mengikut perintah ia, kalau kamu dah nasihat tapi dia tak ikut juga perintah, dah nasihat dah anak belajarlah agama, anak tak ikut perintah, atau mengekali atas meninggal, kamu dah nasihat tapi dia kekal dengan meninggal, kekal atas meninggal. Tapi
mengekali di atas kekal meninggal. Yang ni meninggalkan apa? Meninggalkan sembahyang. Tinggal juga sembahyang suruh dah. Tinggal juga sembahyang. Maka atas engkau dengar dipukul akan dia kena rotek. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah. Suruh anak tu dengan salat ketika umur 7 tahun. Fadribu, dan pukul mereka itu, pukul dengan mengajar adab, bukan muzalimi. Menakutkan mereka saat ni ketika umur mereka 10 tahun. Kalau tak solat kena rotek. Dan keras atasnya, atas mereka tadi, anak, isteri dan orang bawah kita. Maka jika tertegah ia mereka tu daripada meninggal, maka atas engkau dengan putus akan dia. Putus yakni putus ke hubungan, halal keluar rumah. Tak dengar kata ni. Dan berpaling engkau daripadanya, jangan dihiraukan dia, supaya dia saat itu tidak selesa dengan keadaan kefasikan dia tadi. Ni dia tinggal semaya, moga dia anak kita pun manja, tak apalah, duduklah lagi, makanlah. Kalau dia tak semaya, dia tak tunaikan ibadat, jangan bagi makan, jangan sediakan tempat tinggal, jangan sediakan pakaian, supaya dia tu tak selesa dengan kefasikan yang dikerjakan. Boleh? Tu kena tanggungjawab ibu bapak lah tu. Kalau bapak pergi pagi balik mana tak ada uruskan anak, tak tanya khabar pun keadaan anak, sesok pada hari akhir pula ibu bapak tu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Tu ya tapung duk tu kira mudah. Kira mudah ataupun duk atas tafi, atas mana-mana tempat-tempat pengajian. Pengajian berdasarkan dengan agama lah. Mahak kau ikutlah, asal kata diutamakan agama tu daripada kepentingan rizak peperasaan. Ni tak apalah, tak semaya pun asal rizak A plus. Tak boleh begitu. Ibu bapa kena cari ke tempat-tempat yang mana mengasuh mendidikkan anak-anak tu dengan agama tu nombor 1. Kalau tidak, tak lepas lagi tanggungjawab ibu bapa tadi, tak akan lepas. Maka bahawa seorang yang meninggal akan sembahyang itu syaitan. Allah waliyazubillah. Tak tinggal sembahyang ni syaitan, yang jauh ia syaitan daripada rahmat Allah Ta'ala, lagi melintangi bagi kemurkaan Allah Ta'ala, bawa pada kemurkaan Allah, dan laknat Allah, lagi haram berkasih-kasih akan dia, akan setan tadi. Dan wajib berseteru akan dia, akan setan ni orang tinggal semaya dia lah, atas tiap-tiap orang yang Islam. Dan betapa tiada padahal sungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad asyraka. Artinya bermula perjanjian antara kami, yakni orang beriman, dan antara mereka itu yakni orang kafir, ialah sembahyang. Kami berjanji di atas taat pada Allah. Maka barang siapa meninggal akan dia akan sembahyang, maka sungguhnya menyungutui ia mantu, yakni akan Allah Ta'ala lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salata lahu. Artinya tiada ada agama bagi mereka yang tiada sembahyang baginya mereka. Tak kira orang beragama. Ni satu benda nak bagi menakutkan kita lah. Tarhib di atas kita saat ni tu, tarhib di atas kita pada solat. Dan sungguhnya sifat meninggal akan sembahyang daripada agama. Mana perbandingan
Sembahyang dalam agama ni perbandingannya seperti sifat kepala daripada jasad. Boleh hidup kodok satu jasad manusia dengan tiada kepala. Tentu sekali tak dapat hidup. Kepala, jasad tanpa kepala. Begitulah agama tanpa solat. Seumpama satu jasad yang tiada di atasnya kepala. Dan atas engkau dengan mengkosongkan pada hari Jumaat daripada sekalian pekerjaan dunia. Ni kena dah ni. Di Kelantan kita ataupun di Terengganu, di Kedah, mana lagi? Terengganu, Kedah, Johor. Selangor tak ni? Tak ada, 4 negeri. Kena dah tu. Kena dengan apa kata Habib Abdul Al-Haddad ni. Mungkin hok Johor pun tengok sini kali ni. Moga Habib dia banyak sana kan. Habib Andi apa semua. Kalau Johor tu kalau saya ingat dulu Sukatai di antara Matlaul Badra itu, Sukatai pengaji agama. Hebat. Sekarang tak tahu lah. Cahaya Mastika ke apa semua tu. Sukatai pengaji sekolah-sekolah agama dulu. Lah tak tahu lah. Tu kata bunyi-bunyi kabarnya begitulah. Tak muka Habib pun ramai di situ. Berkat putung orang sana. Tapi kalau tak kenal rugi subhanallah lah. Nah, bahkan rugi terlebih rugi daripada orang hok mana ada kepada habaib ni. Kita dah ada tapi kita macam tak mengendahkan, tak memuliakan mereka di sisi kita. Hak tu lebih teruk. Daripada orang yang daripada awal lagi Tuhan tak ada kurniakan mereka tu dengan golongan-golongan alim ulama. Dan jadi olehmu pada ini hari mulia, yakni hari Jumaat, hari yang mulia, sifat bagi Jumaat. Yang mulia tu sifat bagi hari Jumaat. Bersih, yakni agar bersih bagi akhirat kamu. Usahalah pada hari Jumaat ni bagi usaha bagi akhirat. Maka jangan engkau bekerja padanya pada hari Jumaat melainkan semata-mata kebajikan. Hak kebajikan ya. Dan semata-mata berhadap atas Allah Ta'ala. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah sebelum Jumaat. Banyak kuliah. Malam ni pula lepas Jumaat apa kadang-kadang ada. Kuliah asar. Banyaknya pengajian. Apa? Nak fokus pada mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah sunat hari Jumaat mendatangi ke masjid tu di pagi hari lagi. Pagi hari boleh mari. Bukan pukul 12. Kita ni pukul 12 dengan sewali dah mari Jumaat. Tak wali lagi weh. Tak juruh mana lagi, lewat dah pukul 12 tu. Dia suruh dengan berpagi-pagi. Kita kalau main pukul 12 pun pintu masjid tak buka-buka pun lagi. Bukan kata sebab Covid, sebelum Covid lagi. Tak siap pun kita hafal pukul 12 tu. Mungkin kita kata setengah-setengah tepat. Ni kadang-kadang pergi Jumaat tu, kita nak pergi Jumaat dah, ada lagi duk bakar siapa? Beri salam jawab juga. Islam lah maksudnya. Dia kata kafir dah. Tapi berangan la haula wala quwwata illa billah. Tu samalah kita pun kalau Tuhan tak bantu sama ya. Maka jangan engkau bekerja padanya Jumaat melainkan semata-mata kebajikan. Usaha dengan kebajikan ya. Hok majlis zikir ko, majlis ilmu ko. Bukan nak menafikan kerja buat kita tu tidak ibadat, tidak. Ni nak jadi ke ibadat tu agak susah ya. Susah juga bukan semua orang. Dan semata-mata berhadap atas Allah Ta'ala. Kita duduk majlis ilmu, majlis zikir ni ingat pada Allah tu banyak peratus. Duk kerja ramai mana boleh ingat ke Tuhan? Tak. Tak ramai. Kalau boleh ingat, boleh. Dan elok majlis zikir pun kadang-kadang tak ingat Tuhan. Pergi majlis zikir nak cari gawe pun ada. Usah-usah sikit.
Tu rosak amalan. Nampak akhirat dah rosak juga. Setan ni cari jalan lah. Itulah sifat dia. Dan elokkan olehmu akan mengintai-ngintai bagi saatil ijabah. Usahalah cari waktu hak diperkenankan doa hari Jumaat. Sebab tak diketahui daripada mana waktu dia. Dan iaitu saat ijabah ni sangat yang ada ia saat masa yang ada ia masa tu pada hari Jumaat tidak muafakah, tidak membetuli akal dia akal ini saat oleh muslim yang memohon akal Allah Ta'ala akal kebajikan dan minta berlindung ia muslim daripada kejahatan, melainkan ni dia datangkan tiada patu melainkan ni makna benar-benar ni takkid nak menguatkan benar-benar melainkan perkenan ia Allah baginya bagi permintaan berlindung pada kejahatan dan meminta kebajikan. Tu hebu itu. Dah supaya apa tak diberitahu, supaya kita ni duk mengintai-ngintai masa Jumaat tu lah, dengan selalu sentiasa dengan ibadat, fokus dengan ibadat. Orang tak Islam pun tak nego hari Jumaat. Dia kata Tok Guru tak bagi kerja, dia kata. Orang kafir. Tok Guru tak bagi kerja hari Jumaat. Dah orang kafir tak kerja, kita Islam lah kerjanya. Bertukar pula. Fokus pada ibadat kita, tawajuh ke hati kita ni dengan Allah Ta'ala. Dan atas engkau dengan berpagi-pagi kepada Jumaat. Jadi kalau kita duk bekerja lagi, macam mana nak berpagi pada Jumaat? Kena kau masuk orang panggil hari kerja start hari Isnin, minggu-minggu, akhir minggu hari Jumaat, dengan stocking hak tu hak busuk sekali. Kalau seminggu hak tu lah kita kata, oh sedap lah hak tu tu. Hari Jumaat patu gi tu pun kadang-kadang tergesa-gesa. Ni bukan salah orang yang bekerja di bawah majikan. Majikan itulah kena usahakan supaya orang bekerja di bawah dia ni ada orang panggil mendapat juga bahagian-bahagian akhirat dalam seminggu tu. Apa nak cuti Sabtu Ahad ni? Sabtu Ahad bukan hari raya kita orang Islam. Raya kita orang Islam hari Jumaat kan. Usahalah mana-mana negeri hak telah tetap dah dengan Jumaat cuti, ambillah kesempatan. Mana-mana negeri hak belum, usahakanlah dengan esku dia. Kau siapa dia kuasa di atas tu, ikutlah. Dan atas engkau dengan berpagi-pagi kepada Jumaat, dan jikalau bahawa engkau pergi kepadanya apa? Nya Jumaat sebelum zawal, sebelum gelincir matahari, dan dengan hampir daripada mimbar, tak imam nak naik mimbar dah, dan dengar akan khutbah. Kalau hak dobit sini bang tu tak ada. Dan kalau ada pun boleh je kentek naskah asal dia. Dan bang dengar akan khutbah. Kata dengar akan khutbah sedap juga. Dan jikalau bahawa engkau pergi kepadanya Jumaat sebelum zawal, dan dengar hampir daripada mimbar, dan dengar akan khutbah, dalam suap bang tu tak ada lah hak dobit ni. Dan takut olehmu akan bahawa berbimbang daripadanya dengan zikir. Dan takut olehmu akan bahawa lagu mana takut sana, bahawa kamu duk berbimbang bersibuk dengan zikrullah, atau berfikir lebih lagi daripada yang sia-sia. Dan hadisun nafsi, dan sedarkan olehmu pada hati kamu bahawa engkau yang dimaksud dengan sekalian barang yang engkau dengar akan dia dengan barang itu daripada wa'is'ah. Dan dengar akan khutbah situ dah. Dan jikalau bahawa engkau pergi kepadanya Jumaat sebelum zawal, dan dengan hampir daripada mimbar,
Baru nampak. Dan jikalau bahawa engkau pergi kepadanya kepada Jumaat sebelum pada zawal, kalau boleh pergi itu awal, sebelum gelincir matahari, belum zuhur lagi. Dan dengan hampir dengan mimbar, kamu duduk tu dekat dengan mimbar, sunatnya. Supaya dengar dekat dengan tu khatib. Dan dengar, tak ada bang lah. Dan dengar akan khutbah. Dan takut olehmu kena beringat akan bahawa berbimbang bersibuk daripada dengar akan khutbah dengan zikir. Jangan duk berzikir banyak lah. Fokus dengan khutbah. Atau berfikir lebih lagi daripadanya sia-sia. Kalau duk berzikir tu pun sebolehnya tak payahlah waktu tu, supaya fokus dengan nasihat daripada khatib. Apatah lagi kalau berfikir benda hak sia-sia, lebih lagi jangan. Dan hadisun nafsi ni cakapan hati, duk main berbisik dalam hati. Dan sedarkan olehmu pada hati kamu bahawa seengkau yang dimaksud yang dituju dengan sekalian barang yang engkau dengar akan barang tu daripada wa'iz dan wasiat. Maksudnya peringatan dan wasiat tu email saat ni tu mu kena sedar. Tu email sebut pada kamu, ittaqullah, takutlah pada Allah. Kita kena berasa kita tu email sebut. Gitu. Ding, ittaqullah, kena rasa gitu. Tuhan ayat apa ni? Tok khatib ayat ke kita. Sedar ke dalam hati kata dia sebut ke kita. Wa'iz sadih, peringatan dan nasihat, wasiat. Dan baca olehmu kemudian daripada salam, padahal engkau lipat akan dua kaki engkau. Dan sebelum daripada bahawa berkata-kata, masuk kata kita duduk dalam keadaan tahiyat lagi lah ni. Lipat akan dua kaki, dan sebelum daripada berkata-kata engkau akan Fatihah, baca Fatihah sekali, 7 kali ni. Kalau dalam kitab Jawharul Manhub 7 kali. Kalau dalam kitab Syargawi pun ingat dia ada sebut 7 kali juga. Ni tak sebut berapa kali ni. Fatihah dan surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, ni sebut ni 7 kali. Fatihah 7 kali. Maksud katanya lepas pada Jumaat saat ni ada zikir khusus. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhib anni hamma wal hazan. Kita bacalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 7 kali. Baca qul huwallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Baca pula qul a'udzu falaq dan qul a'udzu binnas 7 kali. Lepas pada tu dan baca olehmu pula kemudian daripada berpaling daripada sembahyang, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Ni comel ni, ambil. Ada kitab lain jangan jumpa. Ya dalam kitab Syargawi Tahrir tu hak berkaitan Jumaat, rasanya di situ dia tulis doanya, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amma siwa 4 kali. Baca ya Ghani ya Hamid tu. Maka bacaan kita, zikir kita dan doa kita ni, dia mengkifaratkan antara Jumaat dengan Jumaat. Dosa tu seminggu tu apa. Lepas tu tambahlah pula apabila kita berpaling balik nak pergi dah daripada sembahyang Jumaat, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Ni adalah ni nas dia ni. Maka pada hadis barang yang menunjuki atas kelebihan demikian itu zikir tak ni itu. Kena cari hadis dia. Jadi amalan ni tandanya memelihara daripada segala kejahatan. Ada maksiat dosa kita satu Jumaat pada Jumaat yang lain.
Wabillahi taufiq. Qala al-musannif faslun. Baca tu tu. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. 100 kali. Faslun, dan atas engkau jika ada bagi engkau itu harta yang wajib padanya harta zakat, dengan mengeluarkan zakat yang baik dengan dia. Zakat tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallahil azim wa bihamdihi.